Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir dalam majlis ilmu ataupun pengajian kitab adab pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kitab Arabnya judul asalnya Risalat Adab Sulukul Murid, karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Ila an qal, pada muka surat 4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan bergantung kepada niat. Setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya akan dikira kerana Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi barang siapa berhijrah kerana dunia atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya hanyalah kerana apa yang diniat atau dihajatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada amalan jika tiada niat. Ini bermakna bahawa manusia akan mendapat ganjaran menurut kedudukan niatnya. Seandainya niatnya buruk, maka ia akan mendapat kejahatan. Barang siapa yang baik niatnya, akan baiklah amalannya. Barang siapa yang buruk niatnya, maka buruk jugalah amalannya tanpa ragu. Walaupun pada zahirnya baik, tetapi sebenarnya amalannya adalah seperti orang yang berlakon membuat baik semata-mata kerana makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, barang siapa beramal kerana Allah Subhanahu wa taala mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganjarannya hanya diperolehi dari Allah. Hasilnya ialah keridaan Allah dan syurganya bersama para nabi dan pengikutnya. Sesiapa beramal selain dari kerana Allah, ganjarannya adalah sekadar di sisi orang yang dia lakukan, iaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk mendatangkan manfaat, mematikan atau menghidupkan. Peristiwa hijrah diambil sebagai contoh untuk bandingan setiap amalan yang lain, sebagai peringatan. Demikian jugalah dengan amalan kita yang lain yang sewajarnya difahami oleh orang-orang yang cerdik, iaitu hadis ini bukan sekadar dikaitkan soal hijrah, tetapi diguna pakai untuk seluruh amalan syariat lain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu, pada pengajian ataupun pembukaan daripada perbahasan kita daripada kitab Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bahaskan sedikit sebanyak tentang makna iradah, kehendak. Makna iradah iaitu kehendak. Apa yang dimaksudkan dengan kehendak ataupun apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bahaskan pada minggu yang lalu ataupun 2 minggu lalu, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa menginginkan dunia, nescaya kami memudahkan baginya sekadar yang kami mahu kepada sesiapa yang kami berikan.
Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami campakkan mereka ke dalam api neraka Jahannam yang akan membakar mereka dengan penuh kehinaan dan sengsara. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang ingin akhirat dan berusaha seperti usaha-usaha ahli akhirat sedang ia beriman, wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka itulah usaha yang amat mulia dan mendapat ganjaran. Yang ini disebutkan tentang keinginan ataupun disebutkan tentang kehendak seseorang itu, sama ada dia mengkehendaki dunia ataupun dia mengkehendaki akhirat. Adakah dia mengkehendaki Allah Subhanahu wa taala ataupun dia mengikuti daripada keinginan hawa nafsunya. Dan kita bahaskan apa yang dimaksudkan dengan dunia yang dikeji, dunia yang dimaksudkan di dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan sebentar tadi. Adakah masalah, adakah dunia yang dicela itu, adakah ianya hanya semata-mata makanan dan minuman, pakaian, kenderaan ataupun pekerjaan ataupun rumah yang kita diami, ataupun ianya terletak ataupun dunia yang dicela itu terletak pada niat ataupun kebergantungan hati manusia kepada perkara-perkara dunia. Adakah manusia itu menjadi hamba kepada hawa nafsunya sehingga setiap apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya itu dia akan memberikan ataupun menuruti daripada segala perintah yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, ataupun dia memiliki kekuatan untuk mengatakan ya ataupun tidak kepada hawa nafsunya. Maksudnya walaupun dia makan, walaupun dia mempunyai daripada perkara-perkara dunia, akan tetapi dia mampu untuk mengatakan boleh ataupun tidak boleh kepada nafsunya. Kalau ianya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kenikmatan daripada perkara-perkara dunia, maka dia akan katakan boleh. Akan tetapi kalau apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya itu bertentangan dengan apa bertentangan dengan apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsunya menginginkan sesuatu perkara yang dilarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini mampu untuk mengatakan tidak kepada hawa nafsunya. Yang ini tidak memberi setiap apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya jikalau ianya tidak selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimaksudkan oleh kehendak iradah, yakni mengkehendaki Allah ataupun mengkehendaki dunia ataupun hawa nafsu, menuruti daripada perintah Allah ataupun menuruti daripada hawa nafsunya. Naam, itu kurang lebih daripada apa yang kita bahaskan daripada pengajian yang lalu. Naam, kemudian di sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan tentang sesuatu amalan itu bergantung kepada niat. Setiap orang akan dapat apa yang diniatkan. Kemudian diberikan hadis innamal a'malu binniyat di sini, yakni untuk dikiaskan, yakni setiap perkara, yakni kalau kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala ataupun apabila kita bekerja untuk niatkan, yakni kita berusaha untuk mendapatkan dunia itu, akan tetapi niat kita adalah untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan hak-hak manusia, untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga dan sebagainya, maka pada hakikatnya pekerjaan kita itu adalah sebahagian daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana niat dan kerana maksud tujuan kita bekerja atau mencari daripada perkara-perkara dunia itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan di sini tiada amalan jika tiada niat. Seakan-akan yakni amalan itu tidak diterima. Amalan tidak akan diterima jikalau tiada niat, kerana niat itu yang membezakan di antara adat dan ibadat. Niat itu yang membezakan antara adat dengan ibadat. Yakni seseorang kalau dia mandi, boleh jadi dia mandi kerana ianya adalah satu ibadah, mandi wajib, ataupun boleh jadi dia mandi hanya untuk menyunjukkan badan. Jadi dengan adanya niat dapat dibezakan sama ada mandi itu mandi sebagai satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun hanya sebagai satu adat biasa. La ilaha illallah. Maka tidak diterima sesuatu ibadah itu melainkan dengan niat, tidak sempurna. Dan niat juga membezakan di antara ibadat yang wajib ataupun ibadat yang sunat dan sebagainya. Ini bermakna bahawa manusia akan mendapat ganjaran menurut kedudukan niatnya.
Seandainya niatnya buruk, maka ia akan mendapat kejahatan. Dan perlu diingatkan di sini bahawa niat itu hanya dapat menjadikan sesuatu perkara itu baik kalau perkara itu baik, iaitu amalan yang dikerjakan itu baik. Adapun amalan yang buruk tidak akan menjadi baik hanya kerana niatnya baik, seperti orang mencuri kerana nak tolong orang susah. Yakni perkara yang dilakukan itu buruk, dilarang oleh syariah mencuri. Akan tetapi dikata, tapi niat aku baik kerana nak tolong orang lain. Maka amalan yang buruk itu, amalan yang dilarang, yakni tidak akan menjadi baik walaupun niatnya baik. Akan tetapi kita perlu berusaha untuk menjadikan amalan luaran kita itu baik seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga diikhlaskan niat apa-apa amalan yang kita lakukan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seperti disebutkan di sini, walaupun zahirnya baik tetapi sebenarnya amalan adalah seperti orang yang berlakon membuat baik semata-mata kerana makhluk. Apabila tiada ikhlas, yakni melakukan sesuatu amal ibadah hanya untuk menunjuk-nunjuk, sembahyang untuk dikatakan dia ni ahli sembahyang, memakai pakaian yang sempurna dan sebagainya hanya untuk diperkatakan, seperti yang disebutkan dalam hadis, 3 golongan orang yang diazab awal di akhirat nanti adalah orang yang menghafal Al-Quran ataupun yang membaca Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran, akan tetapi bukan untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi hanya liuqal, untuk dikatakan dia ni orang yang alim, dia ni orang yang banyak mengajar, dia ni orang yang banyak membaca Al-Quran, dia ni orang yang hafizul Quran dan sebagainya. Maka dia akan dikatakan kepadanya, kadzabta, kamu ini berbohong, kamu ini berdusta. Maka dia akan ditarik dengan mukanya terlangkup ke tanah dan dihumbankan ke dalam api neraka, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Seorang lagi orang yang pergi berjihad, dia mengatakan aku berjihad kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan kamu berdusta, kamu berjihad supaya kamu dikatakan seorang pahlawan, seorang yang berani. Maka dia akan dicampakkan ke dalam api neraka, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, kerana niatnya dalam melakukan amalan. Walaupun segi zahirnya, yakni ini hafiz Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, berjihad di jalan Allah, berperang fi sabilillah. Dan yang orang ketiga, orang yang banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila niatnya itu tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ditolak amalan-amalan tersebut. Maka hendaklah kita punya amalan zahir itu mengikuti daripada syariat Allah seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita perlu perhatikan daripada niat-niat apa yang kita lakukan amalan tersebut. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah, Allahumma ja'al sarirati khairan, ya Allah, jadikanlah dalamanku, hatiku ini lebih baik daripada luaranku, dan jadikanlah luaranku itu salih, yang baik. La ilaha illallah. Jadi barang siapa yang beramal kerana Allah, yakni ikhlas kerana Allah, kemudian amalan luarannya itu mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia akan mendapat ganjaran daripada Allah dan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebersamaan, seperti yang disebutkan dalam ayat, wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzi, mereka akan berada bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada para nabi, para syuhada, para salihin, dan juga para siddiqin. Dan barang siapa yang beramal kerana selain daripada Allah, maka ganjarannya pada orang yang dia niatkan, dia nak tunjuk amal tu kepada orang tu, maka dia minta pahala daripada orang tersebut. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, kemudian aku menyatakan, ketahuilah wahai saudara yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kitab ni ditulis untuk orang-orang yang ingin berjalan, ingin mendapatkan, ingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah wahai saudara yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anda meminta sedikit pandangan daripada aku kerana tidak ada yang terdapat di dalam fikiran yang sesuai dengan para salih. Maka aku susunkan beberapa fasal yang ringkas mengandungi soal adab yang perlu ada bagi setiap yang memiliki kemahuan, keinginan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan urutan ayat yang mudah.
Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beroleh manfaat untuk aku dan saudara-saudara aku agar tercapai segala matlamatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad kepada mereka-mereka yang ingin berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan matlamatnya itu adalah kebersamaan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-qurbu minallah, dan juga keridaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat doanya Imam Haddad ini berikan manfaat daripada apa yang ditulis dan kita dapat mencapai segala keinginan kita dan lebih daripada apa yang kita inginkan, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kemudian muka surat seterusnya, Imam Haddad mengatakan, ketahuilah jalan yang pertama untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dorongan yang kuat yang dicampakkan ke dalam hati seseorang. Ia mampu mengejutkannya dan akan mendatangkan rasa bimbang serta menggalakkannya agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Ini juga akan menjauhkan diri dari dunia yang sibuk dengan urusannya untuk membina, menghimpun kemewahan, memuaskan syahwat dan membanggakan keindahannya. Nah, maka dikatakan di sini bahawa jalan yang pertama untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dorongan yang kuat. Satu push, satu galakan yang datang daripada dalam diri manusia ini agar supaya dia bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bergerak, berusaha untuk melakukan persiapan untuk hari akhirat, memperbanyakkan bekalannya untuk negeri akhirat. Ia juga akan menjauhkan, maka dengan dorongan yang kuat ini akan menjauhkan diri manusia ini daripada sibuk hanya untuk mencari kenikmatan duniawi ataupun sibuk menghimpunkan kemewahan dunia dan memuaskan syahwat dan membangga akan keindahan dunia. Maka yang disebutkan dalam bahasa Arab ini al-ba'ith, satu galakan, satu dorongan yang kuat yang datang yang Allah Subhanahu wa taala campakkan di dalam hati manusia. Kemudian Imam Haddad mengatakan dorongan ini merupakan sebahagian daripada tenteranya Allah Subhanahu wa taala yang tidak dilihat oleh mata kasar. Ia merupakan kurniaan Allah dalam bentuk inayah, pertolongan, sebagai tanda asasnya hidayah. Permulaan daripada hidayah ini adalah inayah, iaitu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai di kalangan hamba yang dibuka jalan mereka melalui pintu ini dikunjungi oleh perasaan takut, rindu dan minat. Perasaan yang serupa akan dirasai ketika melihat wajah orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala atau mendapat pandangan dari mereka. Ada juga kurniaan ini diperoleh tanpa sebab. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi kalau kita tanya, apakah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang manusia itu mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menyebabkan orang lain tidak mentaati ataupun tidak bersungguh-sungguh dalam mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara yang menyebabkan satu orang itu mampu untuk meninggalkan tempat tidurnya di waktu pagi apabila dia mendengar as-salatu khairum minan naum, iaitu tengah sedap-sedap tidur di atas tilam yang atas katil yang selesa dan sebagainya, tapi apabila datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui azan as-salatu khairum minan naum, maka dia pun bangun meninggalkan keselesaan, keseronokan, keindahan tidurnya. Apa yang memberikan dorongan kepada dia agar supaya dia mampu untuk tinggalkan perkara tersebut. Begitu juga kalau kita tanya apakah yang menyebabkan seseorang itu mampu untuk meninggalkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu orang tu dia sibuk bekerja ataupun sibuk berniaga, ada peluang untuk dia melakukan mungkin hilah ataupun penipuan sehingga dia mampu untuk mendapat wang yang lebih, mendapatkan duit ataupun harta yang lebih. Akan tetapi dia kata tidak, la hadhihi mashbuhah, iaitu ini adalah syubhat ataupun ini adalah perkara yang haram. Tidak boleh menzalimi orang lain dengan penipuan di dalam jual beli dan sebagainya ataupun dalam bermuamalah dengan manusia. Ini adalah memakan makanan ataupun memakan daripada harta manusia secara tidak jujur ataupun tidak benar. Jadi apabila dia tahu itu perkara yang salah, maka dia pun berhenti daripada melakukan perkara tersebut. Jadi apa yang menyebabkan dia mampu untuk melihat
perbezaan. Ini duit yang halal, ini adalah haram. Bercakap benar sewaktu berjual beli ataupun tipu muslihat sewaktu menjual beli sehingga dia mendapat keuntungan yang lebih daripada apa yang sepatutnya dia dapat dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi galakan dalam diri dia itu untuk menjadi dia seorang yang amanah, seorang yang dipercayai. Apakah yang menyebabkan juga manusia ini memikirkan, yakni bagaimana dia dapat dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah perkara yang menaikkan semangat dia supaya dia menjalankan kehidupan dia sepanjang umur hidup dia itu hanya untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apabila ada datang gerakan tersebut, maka dia akan seakan-akan menjadi orang yang kuat, orang yang istiqamah, orang yang berterusan dalam melakukan amal ibadah tanpa henti, dan dia mampu untuk mengatakan kepada hawa nafsu dia, ini tak boleh, ini bukan waktu dia, ini waktu beribadah, ini waktu untuk menunaikan hak manusia dan sebagainya. Yang setiap perkara itu dia mampu untuk meletakkan jadual dalam diri dia agar supaya dia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, kadang-kadang ada tiba setengah-setengah waktu yang mana kita jadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti apabila tiba musim bulan Ramadan sebagai contoh. Bila datang bulan Ramadan, kita semua bersemangat untuk beribadah, kita bersemangat untuk membaca daripada Al-Quran. Kemudian selepas beberapa hari, seminggu, 10 hari, khalas, jadi malas balik. Lepas tu tiba 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, kita dengar hadis-hadis fadilat-fadilat tentang perkara-perkara ataupun kelebihan-kelebihan 10 malam terakhir, maka kita tengok masjid pun jadi banyak balik orang, ramai orang datang balik. Kemudian kita pun jadi bersemangat untuk nak bangun malam, ataupun cuba untuk bangun tahajud, ataupun cuba untuk bangun awal sedikit untuk qiyamul lail dan sebagainya. Jadi apakah perkara-perkara yang menyebabkan kita menjadi bersemangat? Maka seperti yang disebutkan di sini, dorongan ini merupakan sebahagian daripada tenteranya Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Ini merupakan inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dicampakkan di dalam diri manusia. Yang mana kadang-kadang kita tengok satu orang tu sepanjang tahun, sepanjang kehidupannya, daripada muda sampai yakni berbulan-bulan, bertahun-tahun, berada dalam keadaan kelalaian. Yang ini bila kita suruh dia solat, saudara jom sembahyang dan sebagainya, dia cakap tayyib, okey, badin, nantilah aku sembahyang. Akan tetapi tiba satu waktu, tiba-tiba tahawal, yakni orang ni berubah daripada yang tak nak sembahyang awal ataupun tak sembahyang langsung, akhlak dia tak baik, yakni dia cara dia bermuamalah ataupun dia hidup tanpa ada matlamat hidup dan sebagainya, tiba-tiba berubah. Dia jaga sembahyang, dia yakni akhlak dia menjadi baik, dia yakni meninggalkan daripada perkara-perkara yang haram dan sebagainya. Maka orang akan mengatakan Allah hada, Allah memberi hidayah kepada orang-orang seperti ini. Naam. Akan tetapi apa cerita hidayah? Bagaimana permulaan hidayah yang berlaku kepada orang tersebut ni? Ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ataupun sebagai satu ba'ith, sebagai satu dorongan yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan di dalam diri manusia. Kita bagi sebagai contoh perumpamaan. Sebagai contoh, seseorang itu hadir ke dalam sesuatu majlis disebabkan ada invitation, disebabkan ada jemputan, kad jemputan untuk perkahwinan, kad jemputan untuk menghadiri maulid, ataupun sekarang ni semuanya online, semuanya melalui WhatsApp dan sebagainya, jemputan untuk hadir kelas agama dekat Zoom ataupun dekat FB Live ataupun sebagainya. Akan tetapi asas dia, yakni datangnya seseorang, hadirnya seseorang itu adalah melalui jemputan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, pertama-tamanya adalah jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang datang kepada manusia. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita untuk datang, untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala menghantar para nabi, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para rasul, Allah Subhanahu Wa Taala memberi bersama para rasul itu kitab-kitab untuk mengajak manusia, untuk mengajar manusia siapakah itu Allah, dan mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Naam, jadi kalau kita katakan bahawa ianya merupakan jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kenapa kita nak sibuk-sibuk cari? Sedangkan hidayah ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita nak cari? Kenapa kita cari? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab untuk mendapatkan daripada hidayah tersebut, sehingga seseorang itu mempunyai kekuatan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dorongan yang kuat ini ataupun galakan ini datang sama ada daripada 3 perkara seperti yang disebutkan di sini. Ramai di kalangan hamba yang dibuka jalan mereka melalui pintu ini dikunjungi oleh perasaan takut, rindu ataupun minat. Yang ini sama ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas amaran-amaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang api neraka, tentang balasan orang yang meninggalkan solat dan sebagainya. Terkadang bila kita dengar, kita menjadi takut dan kita berusaha untuk tidak melakukan daripada larangan-larangan tersebut. Ataupun kadang-kadang terhib, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semangat, disebutkan tentang syurga, disebutkan tentang pahala dan sebagainya, sehingga kita ingin melakukan, bersemangat untuk melakukan perkara tersebut. Ataupun yang ketiga, diberikan datang daripada perasaan rindu. Datang daripada perasaan rindu untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu untuk merasakan kenikmatan berseorangan ataupun bersendirian bersama Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Maka ini merupakan 3 pintu. Ataupun yang terakhir adalah yang keempat, kita disebutkan di sini atau mendapat akan dirasai ketika melihat wajah orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mujalasatus salihin. Yani apabila seseorang itu mendekatkan diri kepada orang-orang saleh, terkadang dengan melihat wajah orang saleh ataupun orang saleh melihat kepada wajah kita, timbul dalam hati kita keinginan untuk menjadi seperti mereka. Timbul keinginan untuk menjadi seperti mereka. Ataupun mungkin sahaja datang semangat ataupun datang hidayah ini tanpa ada sebab pun boleh jadi. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk campakkan perkara tersebut dalam hati seorang, maka daripada awalnya dia seorang yang lalai tanpa ada sebab-sebab, tiba-tiba berubah. Dia tidak cuba untuk menjadi baik, dia tidak berdiri di hadapan pintu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amalan-amalan, bahkan tak ada timbul pun, tak terfikir dalam fikiran dia ni aku nak jadi baik. Sepanjang hidup dia tak pernah terfikir, dia tak pernah nak rasa seronok tengok orang-orang saleh dan sebagainya, tapi tiba-tiba Allah campakkan dalam hati dia untuk jadi baik, maka dia pun menjadi baik. La ilaha illallah. Terkadang orang mengatakan bahawa okey, kalau macam tu tak payahlah nak sibuk-sibuk cari hidayah, tak perlu nak sibuk-sibuk cari hidayah. Akan tetapi dikatakan di sini seperti mana kalau kita tanya orang, kenapa kamu sibuk-sibuk kerja? Kenapa kamu sibuk hari-hari pergi kerja, sibuk hari-hari menyiapkan kerja kamu pastikan bahawa kamu pergi pada waktu yang telah ditetapkan, balik pada waktu yang ditetapkan dan sebagainya. Kenapa kamu tak boleh buat suka-suka? Ataupun khalas aslan tak payah nak kerja. Dia kata, taib, ni aku kerja untuk berusaha mencari asbab untuk mendapatkan rezeki. Sehingga kita ni daripada kecil masuk sekolah, UPSR-nya, SPM-nya, kemudian masuk universiti dan sebagainya. Untuk apa? Untuk dapatkan pekerjaan. Akan tetapi kita tahu yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia ini sebagai darul asbab, sebagai tempat untuk ada cause and effect. Buat satu perkara akan mendapat satu perkara. Berusaha untuk mencarikan rezeki yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab, kemudian akan Allah jadikan asbab bekerja itu mendapat rezeki. Begitu juga ada perkara-perkara yang kita lakukan yang mana menjadi asbab untuk kita mendapat daripada hidayah ataupun mendapat daripada semangat, dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang telah disebutkan tadi, disebutkan tentang pahala-pahala ataupun keinginan-keinginan manusia. Yang kedua, disebutkan tentang perkara-perkara yang menakutkan manusia daripada perkara-perkara tersebut. Dan yang ketiga adalah kita sebutkan tentang kerinduan kepada yang dicintai, kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan di sini berusaha gigih untuk mendapat kurniaan ini adalah dituntut. Kenapa dituntut?
Kerana kita dapati bahawa setengah manusia ini sampai ke akhir hayat dia tidak datang keinginan, tidak datang dorongan, tidak datang galakan dalam hati dia ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak tunggu sampai hidayat tu datang, nak tunggu sampai rezeki tu datang, tapi kalau dia tak datang, kan dah masalah. Tunggulah nak dapat bantuan daripada orang lain, rezeki tengah PKP ni kan. Tunggu je, tak buat usaha apa-apa, sekali bantuan tak datang. Kan jadi stres, tak pasal-pasal. Akan tetapi kalau kita berusaha, yakni kita lakukan sesuatu, akan sama ada rezeki datang atau tak, at least kita dah usaha, kita dah lakukan sesuatu. Begitu juga dengan usaha untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk mendapatkannya dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Menunggu tanpa usaha, sekadar duduk dengan angan-angan adalah satu kelemahan dan satu kebodohan. Sebagaimana kalau kita nak cakap orang yang yakni tak berusaha untuk mencari rezeki dengan harapan rezeki itu akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa usaha, kita akan cakap orang ni bodoh. Begitu juga orang yang tunggu hidayah datang tanpa ada usaha daripadanya, juga kita akan katakan orang ni akal dia ada problem, orang yang bodoh. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha." Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari itu ada waktu pengurniaan. Allah Subhanahu Wa Taala ada buka, ada offer, ada bagi pengurniaan kepada hamba-hambanya. Maka hendaklah kamu sekalian merebutnya ataupun meletakkan diri kamu di tempat apabila datang kurniaan Allah, kamu akan diberikan kurniaan tersebut. Barang siapa dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dorongan ini, hendaklah ia benar-benar mengenali dan menjiwai nilainya yang agung. Harus ia merasai bahawa kurniaan ini adalah nikmat teragung yang sulit untuk disyukuri. Namun berusahalah sebaik mungkin untuk mensyukurinya, memandangkan yang ia adalah limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah berapa ramai orang-orang Islam umurnya telah mencapai 80 tahun atau lebih tetapi masih belum mengecapi nikmat dorongan ini. Wajiblah bagi yang telah menyedarinya untuk berusaha. Wajiblah bagi yang telah menyedarinya untuk berusaha bersungguh-sungguh memperkukuhkan, memelihara dan menyahut seruannya. Nah, jadi tadi kita sebutkan bahawa kita hendaklah cuba berusaha untuk mendapatkan daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada salah satu daripada perkara-perkara yang disebutkan, satu, datang semangat untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan diberi peringatan tentang amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Senang kata, ditakutkan kita atas azab-azab yang akan Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada orang-orang yang tidak melakukan perintah Allah ataupun yang melakukan daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, satu orang yang suka makanan manis. Satu orang yang suka makanan manis, akan tetapi pada waktu yang sama dia ada sakit diabetik. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan bagi mereka-mereka yang ditimpa diabetik dan sebagainya. Dia kena diabetik tapi dia suka sangat makanan manis. Hati dia mendorong dia ataupun sibuk nakkan walaupun sikit pun nak hilangkan gian. Akan tetapi ahli keluarga dia ataupun kawan-kawan dia tahu yang dia ni kalah bila berada di hadapan makanan manis dan sebagainya. Jadi kawan dia ataupun ahli keluarga dia kata, "Syuf, sekarang ni kamu punya level gula tu dah tinggi. Kalau kamu tak jaga, kalau kamu makan juga daripada makanan-makanan manis ini, takut-takut kamu akan hilang penglihatan." Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi apabila diberi amaran tentang apabila dia tidak dapat mengawal nafsunya daripada makan makanan yang manis, maka ditakuti dia akan hilang daripada penglihatannya. Disebabkan amaran tersebut, maka dia akan meninggalkan daripada melakukan perkara yang sebenarnya dia nak sangat lakukan, tapi disebabkan ketakutan kehilangan daripada penglihatan, maka dia akan meninggalkan. Begitu juga seperti orang-orang yang yakni cuba jaga kehadiran dia, yakni orang yang bekerja, dia cuba jaga on time, yakni dia akan set time dia, bangun awal dan sebagainya untuk pergi awal. Sebab apa? Sebab kalau dia datang office lambat, punch card tu lambat, sekali nama dia ditulis, kali kedua, kali ketiga datang warning daripada pengurus dan sebagainya, mungkin kali keempat, kali kelima kalau dia lambat, mungkin dia akan dibuang daripada kerja. Jadi walaupun terkadang berat untuk dia nak bangun di waktu pagi untuk pergi office awal, akan tetapi dia tahu
consequence ataupun apa yang akan berlaku kepada dia kalau dia tak pergi office awal. Dia mungkin dibuang kerja. Kalau dibuang kerja, sekarang ni tengah PKP, susah nak dapat kerja baru dan sebagainya, maka itu mendorong dia untuk dia bangun awal walaupun ianya berat untuk diri dia. Nah, maka disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui tentang sifat dan diri manusia ini, dia tahu manusia ini perlukan dorongan ataupun amaran-amaran seperti itu. Sebab itu di dalam Al-Quran kita dapati banyak daripada ayat-ayat yang menyebutkan tentang api neraka, banyak daripada ayat-ayat yang menyebutkan tentang Jahannam dan sebagainya, azab-azab yang dikenakan kepada orang-orang yang tidak mentaati ataupun tidak mengambil indah daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, mungkin kadang-kadang kita dapati bahawa setengah-setengah penceramah sibuk ataupun terlampau banyak menyebutkan tentang perkara-perkara neraka sehingga sampai manusia ni jadi takkanlah banyak sangat cerita pasal neraka, tak ada cerita pasal best-best dalam Al-Quran. Terlampau banyak diceritakan tentang neraka sehingga seakan-akan orang merasakan khalas, ini tak ada benda yang best di dalam Al-Quran kecuali tentang amaran-amaran dan warning, sehingga orang tidak ingin dengar daripada ceramah tersebut. Akan tetapi secara hakikatnya memang manusia ini memerlukan daripada amaran-amaran tersebut. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap kali disebutkan tentang syurga, disebutkan tentang neraka. Setiap kali disebutkan tentang neraka, disebutkan tentang syurga, agar supaya ini balance. Iaitu kita takut dan pada waktu yang sama kita harap. Kita menginginkan daripada rahmat Allah, pada waktu yang sama kita takut daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ianya merupakan dua sayap untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayap harapan kepada pemberian Allah dan sayap takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita tengok di dalam Al-Quran, disebutkan tentang azab kubur, disebutkan tentang persoalan malaikat di dalam kubur, Munkar dan Nakir, kenikmatan di dalam kubur, azab di dalam kubur, kemudian hari kebangkitan, betapa teruknya di padang mahsyar, betapa teruknya keadaan sewaktu perhitungan di mizan, di sirat, titian sirat, 3,000 tahun perjalanan di atas titian sirat dan sebagainya. Keadaan anjing-anjing daripada neraka yang cuba untuk menggigit orang-orang yang melalui daripada titian sirat. Ini semua mengingatkan kita, menakutkan kita agar supaya kita membuat persediaan yang lebih rapi, yang lebih sempurna sewaktu kita berada di dunia. Selagi mana ada waktu untuk kita buat persiapan di dunia, mengambil bekalan-bekalan di dunia ini, maka hendaklah kita lakukan sebaik mungkin. La ilaha illallah. Ini dosa kita ni sangat banyak. Jadi bila datang offer daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diampunkan dosa, sebagai contoh pada hari Arafah dikatakan bahawa orang yang berpuasa pada hari Arafah akan diampunkan setahun dosa yang lalu, setahun dosa yang akan datang. Berpuasa pada hari Ashura, Nabi SAW menyebutkan diharapkan supaya dosa dia, yang ini berpuasa pada esok hari, pada hari Ashura ini, diharapkan agar dosa dia tu setahun yang lalu diampunkan. Maka kita tak tahu dosa kita banyak mana, tapi kita pasti dosa kita banyak. Jadi kita ambil kesempatan pada offer-offer yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan agar supaya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa meninggalkan istighfar dan bertaubah. Jadi bila kita dengar tentang perkara-perkara yang menakutkan di alam seterusnya, iaitu di alam barzakh, sehingga sehingga sama ada dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka, maka ini mendatangkan semangat untuk kita perbaiki keadaan kita di dunia, memperbaiki amalan kita di dunia dan memperbaiki muamalah kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semangat melalui janji-janji. Allah Subhanahu Wa Taala dijanjikan seperti anak kecil, yang mana pada hakikatnya kita semua ni pun macam anak kecil. Bila kita tahu kita akan dapat sesuatu, kita akan jadi gembira. Sebagai contoh, kalau kita tengok anak kita ni malas, anak kita belajar kat universiti kadang malas. Jadi ayah kata kalau kamu belajar bersungguh-sungguh, kamu dapat 4 flat ataupun flying colours dan sebagainya, kamu akan dapat, mungkin dapat iPad, mungkin kamu akan dapat kereta, Allahuakbar, mungkin dapat motosikal dan sebagainya. Maka perkara janji untuk mendapatkan sesuatu ini mendatangkan semangat, membangkitkan semangat anak muda ataupun anak tersebut untuk dia bersungguh-sungguh belajar, walaupun dia tak suka belajar pada hakikatnya, akan tetapi disebabkan janji yang
yang diberikan oleh ayahnya mendatangkan semangat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala merupakan zat yang patutnya kita lebih bersemangat untuk mendapatkan daripada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada zat yang lebih jujur janjinya. Wa kana wa'dullahi maf'ula, yakni apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berlaku. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memungkiri daripada janji-janjinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada satu nafsu pun, tak ada satu nyawa pun yang mengetahui apa yang telah disimpankan, apa yang telah disediakan Allah Subhanahu Wa Taala buat hamba-hambanya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan buat hamba-hambaku yang mentaati, yang salih, yang mentaati perintah aku ini, ma la ainun ra'at, mata yang tidak perkara-perkara yang mata itu tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah kita terbayang. Mungkin kalau dekat dunia ni, la ilaha illallah, mungkin kalau kita tak pernah pergi pun tempat-tempat yang indah, tapi alhamdulillah sekarang ni dengan ada gadget-gadget, mungkin melalui Instagram ataupun gambar-gambar yang dimuat naikkan dekat Instagram dan sebagainya, kita dapat tengok tempat-tempat yang cantik ataupun rumah-rumah yang cantik ataupun perkara-perkara yang indah di serata dunia. Akan tetapi apa-apa yang berada di dalam syurga itu dimuat naiknya Allah Subhanahu Wa Taala gambarannya di dalam Al-Quran. Dimuat naik gambaran-gambaran syurga, kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga ataupun di akhirat nanti, dimuat naiknya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Maka apa-apa yang dijanjikan oleh Allah itu yang patutnya kita harapkan lebih. Kerana apa? Kerana kadang-kadang manusia bila janji, kadang-kadang mungkin dia mungkiri janji, ataupun kadang-kadang dia tak mampu untuk memberikan apa yang dijanjikan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yakni zat yang maha kaya, yang maha mampu untuk memberikan setiap apa yang dijanjikan, bahkan lebih daripada apa yang dijanjikan. La ilaha illallah. Maka dengan membaca, dengan mendengar dan membaca daripada perkara-perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan membangkitkan semangat, membangkitkan yakni menghadirkan galakan ataupun dorongan yang kuat dalam hati kita untuk mentaati daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, yakni dengan yang pertama, mendengar amaran datang daripada Allah. Yang kedua, mendengar daripada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah yang dinamakan sebagai satu cinta ataupun kerinduan. Kerinduan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa ridwanum minallahi akbar. Keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar, lebih agung daripada dunia, lebih agung hatta daripada syurga sendiri. Yakni ulama mengatakan bahawa yakni syurga itu tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang diridai Allah ditempatkan di tempat yang Allah ridai, iaitu syurga. Akan tetapi keridaan itu sendiri merupakan sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian daripada yakni sebagai contoh, kita bila kita sayang anak kita, sayang tu adalah sebahagian daripada kita. Sifat sayang itu sebahagian daripada kita. Akan tetapi tanda kita nak tunjuk kesayangan kita adalah dengan kita bagi barang. Begitu juga, maka kesayangan yang ada dalam hati itu lebih mulia, lebih agung daripada barang-barang yang kita berikan. Begitu juga dengan Allah. Keridaan Allah itu lebih agung, lebih mulia daripada pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan tentang kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa dan melanggari dari perintah Allah, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan ibadi, hambaku. Allah kata, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka ini telah melampaui batas, menzalimi diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mahma kan minka, yakni teruk mana pun dosa kamu, akan tetapi pengampunan Allah itu lebih
agung daripada dosa kamu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, dosa pengampunan kamu itu lebih luas, lebih besar daripada dosaku, dan rahmatmu itu lebih hebat, lebih agung, lebih sempurna daripada ibadah yang kita lakukan. Jadi jangan sekali-kali kita yakni apabila mendengar daripada sifat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia memberikan satu perasaan rindu, perasaan cinta untuk mendekatkan diri kepada zat yang maha agung. Dan disebutkan di dalam hadis, setiap malam akan ada pemanggil yang memanggil, hal min mustaghfirin, adakah orang-orang yang ingin beristighfar sehingga aku menerima daripada istighfar mereka? Adakah orang yang ingin bertaubat sehingga aku akan menerima daripada taubat mereka? Hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah orang-orang yang ingin meminta, memohon daripada keinginan-keinginan, keperluan-keperluan, hajat-hajat mereka sehingga aku memberikan kepadanya? Dalam hadis lain Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan pintu taubah, membuka daripada pintu taubah itu di waktu malam agar supaya orang-orang yang melakukan dosa di waktu siang dapat bertaubat di waktu malam, dan dibukakan pintu taubat di waktu siang agar supaya orang-orang yang melakukan taubat, orang-orang yang melakukan maksiat di waktu malam dapat bertaubat di waktu siang. Wahakadha Allah Subhanahu Wa Taala membuka daripada pintu rahmat, pintu pengampunan seluas-luasnya bagi untuk mendatangkan kepada hambanya akan rasa kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pemaaf, yang maha rahim, yang maha penyayang. Disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu bahawa laut ini memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditenggelamkan, untuk disedut ataupun ditenggelamkan orang-orang yang melakukan dosa di atas laut. Kemudian langit ini meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya dijatuhkan sebagai contoh hujan yang lebat ke atas orang-orang yang melakukan dosa. Bumi pula memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya dia dapat menjadi gempa bumi, yakni terbuka bumi itu sehingga dapat menenggelamkan, dapat seperti apa yang berlaku kepada Qarun dan sebagainya, sehingga mereka dapat ditenggelamkan di dalam perut bumi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada hamba-hambanya ataupun kepada makhluk-makhluknya, innakum lan takhluquhum, kamu semua tidak menciptai makhluk aku, ataupun kamu sendiri bukanlah sang pencipta kepada manusia. Lau khalaqtumuhum lama qultum hadza, kalau kamu yang menciptakan mereka, sesungguhnya kamu tidak akan mengatakan perkara-perkara tersebut kepada mereka. Nak menunjukkan betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun teruk mana dosa yang mereka lakukan. Dan kalau kita disebutkan dalam satu kisah, sewaktu peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ibu terpisah daripada anaknya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku peperangan, maka seorang ibu terpisah daripada anaknya selama beberapa hari. Si ibu duk cari si anak cari si ibu, sampai satu waktu yang mana ibu dan anak ni berjumpa dengan satu dengan yang lain. Maka apabila berjumpa, yakni mereka itu berlarian dan berpelukan satu dengan yang lain, sambil menangis, dalam keadaan menangis, sehingga kejadian itu menyebabkan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di situ juga menangis. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kejadian tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat, ma yubkikum, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yakni hananatul yakni kerinduan ibu kepada anak dan kerinduan anak kepada ibu ini yang menyebabkan kami menangis. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa Allah arham min hadzal li waladiha, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih merindui kepada hambanya daripada ibu ini merindui daripada anak. Allah Subhanahu Wa Taala rindu untuk kita mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala rindu untuk kita memohon, meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala rindu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati daripada segala perintahnya, meninggalkan daripada segala larangannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suka apabila hamba-hambanya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kesukaan ataupun kerinduan ibu
terhadap anak tersebut. Tidakkah kita ingin mencintai Tuhan yang Maha Pemurah, yang mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah buka pintu kecintaan di dalam hati kita ini, maka kita akan datang sifat bersungguh-sungguh, datang sifat ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada waktu itu kita melakukan ibadah atas dasar cinta, kerana kita cinta kepada Allah. Yakni kena bangun di waktu pagi itu bukan lagi kerana ianya merupakan perintah, akan tetapi kita akan merasakan kerana ianya merupakan waktu kita bertemu dengan kekasih kita. Maka kita bangun daripada tidur itu bukan lagi sebagai satu tanggungjawab, akan tetapi sebagai satu kerinduan untuk berjumpa dengan sang kekasih. La ilaha illallah. Disebutkan tentang satu kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Ar-Rashidin, salah seorang dari Khalifah Ar-Rashidin. Orang bertanya kepada khalifah tersebut, kepada Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kamu sampai ke martabat, ke darjat yang kamu sampai sekarang? Yakni Umar bin Abdul Aziz seorang yang adil, seorang yang jujur, seorang yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahawa aku ni mempunyai nafsu, mempunyai keinginan yang tinggi. Yakni tidak ada perkara yang berlaku di sekelilingnya melainkan dia merasai kenikmatan tersebut. Yakni dia notice perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya. Yakni bila dia pakai baju yang brand macam ni ataupun yang jenis macam ni, sebagai contoh cotton yang bagus, kemudian dia kata aku ingin yang lagi bagus, cotton Jepun ataupun apa-apalah cotton yang bagus dan sebagainya. Dia ingin yang lebih. Bila dia makan makanan yang lazat, dia ingin yang lebih lazat. Apabila dia mempunyai kekayaan, dia nak yang lebih tinggi daripada itu. Jadi dia kata, bila aku inginkan perkara yang lebih, aku berusaha dan aku dapat. Apa-apa yang aku inginkan tu aku dapat, dia kata. Jadi sehingga apabila dia dah mendapat daripada kekayaan, dia inginkan pula jadi pemerintah. Mula dia jadi waliul, yakni sebagai contoh macam Allahumma salli ala Muhammad, atau menjadi pemerintah di satu daerah, kemudian menjadi pemerintah daripada satu negeri, kemudian dia menjadi kemudian dia merasakan bahawa yang lebih tinggi daripada itu lagi indah, sehingga dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi khalifah. Dan apabila dia kata menjadi khalifah, dia telah menjadi Amirul Mukminin, memerintah kurang lebih seluruh pemerintahan Islam pada waktu tersebut. Maka dikata tak ada perkara yang lebih tinggi melainkan perkara akhirat. Daripada perkara dunia semua dia dah mampu dapat. Jadi sekarang ni keinginan hawa nafsu dia, dorongan dalam diri dia itu adalah untuk mendapat yang lebih tinggi, iaitu akhirat. Maka dia berusaha untuk mendapatkan akhirat dan dia menjadi orang yang dikenali sebagai khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Maka ini apabila kita ingin mendapatkan ketinggian, kesempurnaan, kebahagiaan, kejayaan yang lebih tinggi, maka kita akan berusaha kepadanya. La ilaha illallah. Kalau dekat dunia ni kita akan sentiasa berusaha, yakni dah ada duit banyak ni, kita akan berusaha untuk dapatkan lebih. Dah dapat kehidupan macam ni, kita akan berusaha untuk untuk mendapatkan kehidupan yang lebih selesa dan sebagainya. Begitu juga dekat akhirat. Kita takkan nak hanya dapat syurga yang paling sikit, yang mana walaupun syurga yang paling kecil itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali ganda besar dunia. Itu pun sikit. Sebab apa? Sebab umur kita panjang, kita akan kekal abadi insya-Allah di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keinginan kita patutnya lebih. Bukan nak, kalau solat tu bukan nak solat pendek-pendek. Kalau boleh kita nak solat panjang, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mendapat ganjaran yang lebih besar di syurga nanti. Wahakadha. Maka dengan perkara-perkara ini, mendengar daripada amaran-amaran Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar daripada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar daripada perkara-perkara yang membangkitkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendatangkan dorongan ataupun himmah, semangat yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir disebutkan bahawa dengan duduk bersama orang-orang yang saleh, duduk bersama orang-orang salih ini akan mendatangkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab bila kita tengok orang-orang salih ini, masya-Allah, Allah berikan dia sifat yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia kesungguhan dan kekuatan untuk melakukan ketaatan, istiqamah dalam melakukan ketaatan. Maka kita pun rasa macam nak jadi macam dia. Sehingga disebutkan dalam buku sirah,
ataupun dalam buku sejarah-sejarah orang saleh ni ada salah seorang daripada mereka berkata, Inni idza nazartu ila Muhammad bin Wasi' tajaddadat indi al-himmah fi ta'ah syahran kamilan. Aku apabila melihat seorang daripada orang saleh yang nama dia Muhammad bin Wasi', datang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri aku ni selama sebulan penuh. Ini bila kadang tengah malas, tapi bila duduk dengan orang saleh tiba-tiba datang semangat. Bukan sikit-sikit, bukan satu hari, bukan seminggu, sebulan datang semangat yang kuat untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita melihat kepada orang yang telah sempurna pengabdian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ianya merupakan buah daripada ketaatan. Apabila seseorang itu mendapat kelazatan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kelazatan yang dia alami itu apabila dilihat oleh orang lain, datang semangat orang dalam diri orang lain itu untuk beribadah seperti mana ibadahnya orang-orang saleh. Kita buat sebagai satu contoh, yakni kadang-kadang bila kita tengok orang masuk dalam, Allahumma salli ala Muhammad, dalam kontes, dalam pertandingan dan sebagainya. Jadi bila masuk dalam pertandingan, menang, katalah dapat 10,000, ataupun sebagai contoh, sekarang ni baru habis Olimpik, orang masuk Olimpik dapat gold medal, kadang-kadang tiba-tiba daripada yakni petani dapat tak pasal-pasal 1 juta, 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Maka datang keinginan, kalau aku pun berusaha kuat-kuat untuk masuk dalam Olimpik pun mungkin akan dapat apa yang dapat. Wahakadha. Jadi bila kita tengok dalam diri orang-orang saleh ini, apa yang dia dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, daripada semangat, daripada kesungguhan, daripada akhlak yang mulia, daripada amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan timbul keinginan dalam diri kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut. InsyaAllah kita akan habiskan perbincangan tentang Mujalasatus Salihin ini pada pengajian yang akan datang, dan akan masuk selepas fasal 1 ini. Fasal 1 membincangkan tentang al-ba'ith, iaitu dorongan yang kuat yang datang dalam diri seseorang itu dengan asbab-asbab yang telah disebutkan. Dan kemudian kita akan masuk pada fasal yang kedua yang akan menyebutkan tentang at-taubah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk sentiasa memberikan perhatian kepada apa-apa yang disebutkan tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disebutkan oleh Allah daripada amaran-amaran, sehingga datang semangat untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut, dan diberikan kita dan memberi perhatian kepada perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan bangkit dalam diri kita ini semangat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam hari-hari ataupun pada waktu-waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya macam hari ini, hari Tasu'a, yang dianjurkan untuk berpuasa, pada hari esok, hari Ashura, yang dianjurkan untuk berpuasa dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk meletakkan diri kita di pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, pintu-pintu pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan kita pengkabulan daripada apa yang kita kehendaki daripada perkara-perkara dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سوى، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.